kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaallah ya. Okey, kita kalau yang kelas yang sudah-sudah surah At-Takatsur ayat 3 sampai 7. Itu yang kita buatlah. So hari ini insya-Allah tinggal satu lagi ayat dalam surah At-Takatsur ya. Kita tengok ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Summa itu sangat banyak dalam Al-Quran. Summa dalam kategori dia ada summa bermaksud kemudian ya, maksud dia kemudian. Summa itu dalam kategori ataf. Ajak ustazah ada snap tadi. Ustazah hantarlah siapa ada, kalau ada dah ada list tu alhamdulillah. Kalau tak ada ustazah hantar ajak list ataf. Ada beberapa ya. Yang ustazah hantar ajak. Kelas kita. Kelas tajwid. Okey, ustazah tulis situ huruf ataf. Ataupun dalam bracket kata apa? Sendi, kata sendi ya. Kata sendi. Ataupun kata hubung lah ya. Okey, ustazah dah hantar dah tu. Ya, nak tengok silakan dalam info tu ya. Ustazah ada hantar list ataf. Dia kalau ikut list ni ada 8 ya, huruf waw ya, huruf waw tu mesti baris wa, dia macam tu, mesti baris atas. Ya, huruf waw mesti baris atas, tak ada wi, wu tak ada, bukan ya. Mesti waw yang berbaris atas ya. Lepas tu au, lakin, fa, alfa'u maksudnya huruf fa ya. Lepas tu summa, lepas tu bal hatta, pak kawan kita dah upload. Cepat dia. Tengok ya, huruf ataf. Huruful atfi. Dia kalau untuk kelas yang ustazah nak cakap untuk basic tu kita akan buat setiap bab macam ni. Huruf ataf apa? Kita kenal ke huruf ataf. Huruf jar apa? Kita tak boleh masuk Quran. Kalau yang satu lagi itulah insya-Allah tu ya. Huruful atfi, hurufu maksudnya huruf lah. Al-atfi maksudnya hubung ataupun sendi. So kita matikan baris terakhir tu kita panggil huruf ataf. Kalau sekadar nak sebut tak payah sebut alif lam pun tak apa. Baris akhir tu matikan huruf ataf. Maksudnya kata hubung ataupun kata sendi. So kita ada beberapa tu lah. Cuba tengok summa ada tak dalam ni? Summa. Ada. Apa tu ada kemudian. So summa bermaksud kemudian. Mari kita tengok meaning dia. Mudah-mudahan dapat perlahan-lahan ya. Maksud dia kalau waw berbaris atas maksudnya wa bermaksud dan ya. Kalau am juga dan. Tapi am itu kadang-kadang maksudnya dia sama ada. Boleh juga am ya. Dia bukan saja dan. Sama ada pun boleh. Am ya. Au, salah lah tu. Au itu atau. Bawah dia, semua dan ya. Patut potong. Patutnya Ustazah potong kat situ awal-awal ya. Au tu sama dengan lakin. Itulah. Okey, au itu atau lakin tetapi. Nanti patut kena potong. Allah semua dan. Ya Allah. Okey, alfa'u bermaksud huruf fa. Huruf fa yang berbaris atas. Dia mesti fa. Kalau waw pun mesti berbaris atas, mesti wa. So fa bermaksud kemudian. Itu sorry lah, itu kena kita sepatutnya ustazah awal cancel. Lepas tu summa bermaksud kemudian, bal bahkan, hatta hingga. Ada maksud dia lah ya. Okey, itu kalau kita nampak summa, maksudnya huruf ataf. Maksudnya kalau kita dah mengaji, katalah dah mengaji dalam surah lain, dah berhenti tiba-tiba nampak summa kan, terus je ambil summa tadi. Kita kalau penggunaan huruf ataf dalam ilmu mengaji, di mana pun kita berhenti, kalau kita nampak yang 88 ni semua ni, kita ambil pada yang 8 ni. Boleh. Nak mulakan mengaji kita tadilah. Ambil pada. Okey. Summa ya bermaksud kemudian, dari segi nama huruf ataf. Latus alunna kita dah jumpa sebelum ni ya, dalam kelas kita yang sebelum ni, la tu huruf lam dia. Huruf lam yang tu dia ada masa la berfungsi sebagai huruf jar. Ya Ustazah snap. Kalau Linda dah ada huruf jar dalam handphone Linda, tolong upload kalau dah ada huruf jar. Kita nak share ke? Share. Kalau dah ada sharekan kat skrin. Huruf jar. Alamak, Linda pun cari.
Kalau dah ada lah. Kalau tak Ustazah akan snap lah. Tapi kalau ada upload dulu. Okey. Mana pula? Okay. Huruf jar pun ada beberapa ya. Kalau macam ataf tadi pun ada beberapa. Huruf jar pun ada beberapa jugalah. Okey. Okey, Ustazah akan hantar ke grup kita huruf jar. Huruf jar. Okey, ini pun ada beberapa lah. Okey, dah sending dah ya. Kalau tengok huruf jar di situ pun ada beberapa macam mana ataf tadilah. Cumanya jar ini dia ada fungsi dia, fungsi tertentu. Kalau ataf ni hanya menghubung saja. Dia tak ada huruf ataf, dia tak ubah baris. Jadinya huruf ataf tu mudahlah ya, dia tidak ni. Tapi kalau huruf jar ya, tengok dalam skrin ya. Nanti sekejap lagi kawan kita upload. Tengok sekejap huruful jar. Huruf jar. Huruf tu okey, tu tengah naik tu okey. Yang page pertama tu kalau boleh Lina. Ni page kedua dia. Ya, okey. Huruful jar. Hurufu tu huruf lah. Jar. Okey, apa maksud jar? Kalau ataf tadi kata sendi ataupun kata hubung, kalau jar pula dia lain kegunaan dia. Dia selepas huruf jar ni kita ada beberapa. Cuba tengok list bawah ni sikit. Scroll down. Okey. Kita ada min, ya. Min bermaksud dari ataupun daripada. Ila bermaksud kepada ataupun ke, boleh ya. An bermaksud tentang ataupun akan. Nampak? Kalau nak catik-catiklah. Ustazah tak catiklah, semua dalam kepala je tu ya. Itu semua dalam kepala dah. Ini benda mudah lah sebenarnya kalau kita dah biasa ya. Kalau ala bermaksud atas ataupun di atas. Okey, kita ada 4. Nanti kita ada page yang kedua, kita ada 4 lagi ya. Ada 4 lagi. So, dia ada fungsi tertentu. Okey, di sini kita ada fi. Fi bermaksud dalam ataupun di dalam ataupun pada. Apa semua boleh. Fi tu ya. Lepas tu al-ba'u maksudnya huruf ba. Dan dia tunjuk dalam bracket ba tu mesti baris bawah. Itu dia ada spesifik lah. Kalau huruf ba yang huruf jar ni dia mesti berbaris bawah b. Dia tak boleh dah jadi ba ke bu, tak boleh. Ya, dia dah tunjuk dah gitu. Okay, al-kafu bermaksud huruf kaf. Huruf kaf pula dalam bracket mesti baris atas saja. Mesti ka. Mesti. Pendek, semua pendek tu ya. Dan huruf lam, al-lamu maksudnya huruf lam dalam bracket dia tak letak baris. Kenapa dia tak letak baris? Sebab ada masanya lam tu boleh baris bawah li ataupun ada masanya dia boleh jadi huruf la. Boleh. Lepas tu dia tak letak baris. Sepatutnya dia letak dalam bracket la ataupun li sepatutnya kan. Tapi tak apalah, kita tambah sendiri. So ini huruf-huruf jar ni dia ada tugas tertentu dia. Ni ya tugas tertentu dia yang kita nak tengok ni. Okey, tengok balik daripada page yang pertama tu tadi Linda. Min. Min bermaksud dari ataupun daripada. Dibagi contoh ya. La yusminu wa la yughni. Ignore. Itu ignore ya. Min ju'in. Tu min huruf jar. Ju'in. Tengok akhir perkataan selepas min. Selepas huruf jar ataupun selepas min mesti isim punya. Mesti confirm ya. Dan isim itu macam mana kat sini? Macam mana nak tahu dia isim ya Ustazah? Sebab dia berakhir dengan tanwin. Mana-mana kalimah yang berakhir dengan tanwin dia adalah isim. Itu satu. Dan fungsi jar membaris bawahkan isim selepasnya. Tengok ending dia baris bawah. Itu yang penting. Di mana baris bawah tu pada huruf terakhir isim tu. Min ju'in. In tu, ain tu baris bawah. Itu yang pentingnya. Itu fungsi jar. Kalau ataf tak ada, ataf ni lebih mudah sebab dia tak ubah baris. Ya, kalau jar mesti membaris bawahkan perkataan selepasnya. Dan perkataan selepasnya itu pula wajib isim sahaja. Ya. So itu fungsi jar ya. Dari ju'in maksudnya kelaparan. Dari kelaparan. Okey, kita bagi contoh lagi. Ila. Inna ila, ya, ignore yang lain ya. Ila kepada, ila maksud kepada Rabbika. Rabbika bermaksud Rabb engkau. Ka tu engkau. Tapi di sini yang pentingnya Rabbi. Kita biasa dengan Rabbuna, Rabbana, ya Rabb. Rabb tu, Rabb sampai ba je. Bukan pada ka tu jangan tengok ya. Rabb itu adalah isim.
Tengok isim yang selepas jar. Sebab tu dia bagi bawah. Ila rabbi. Pak, jar ni dia ada fungsi dia. Maksudnya dah boleh lah ya. Ila rabbi. Aka tu, rabbika tu maksudnya Rabb engkau. Kalau kita katalah kita buat satu-satu. Rabb anta. Macam tadilah. Baitun ana tadi kan, rumah saya kan, baitun ana. Ni kalau kita nak buat grammar songsang lah, grammar tak mahir, Rob anta, Rob ana, macam itulah kan, Rob anta, Rob apa semua. Tetapi kalau dari segi grammar, penulisan, dari segi kitab, Al-Quran, segala buku semua, dia tak boleh letak Rob anta, tak. Dia kena cari dhamir muttasil. Dhamir muttasil itu kata ganti diri yang menunjukkan anta, untuk anta. So ka itu adalah untuk anta. Macam mana nak ingat? Ini Linda kena tunjuk tangan tu lah, dhamir tu. Kena tunjuk lagi dhamir yang kedua-dua dhamir. Kita tengok sekali ya, sebab kita nak hafal susah. Bukan senang untuk kita hafal dhamir ya. Tapi perlahan-lahan kita boleh nampak lah dhamir tu. Sejak sementara menunggu kawan kita upload dhamir ya. Dhamir ada dua, dia menunjukkan orang yang sama ya, tetapi perkataannya berbeza. Okey, tunggu sekejap. Sementara kawan kita upload. Alhamdulillah. Sini ada kedua-dua dhamir. Dia tunjuk tangan ni supaya senang nak susun. Ya, senang nak susun. Yang satu dhamir muttasil. Dhamir muttasil itu dia duduk di hujung perkataan. Ataupun muttasil maksudnya bercantum, maksudnya yang ni yang dhamir ini bercantum di hujung perkataan lain. Jadi ya, dhamir muttasil. Kalau kita tengok dhamir tu, tengok kat jari tu. Tengok kat jari tu, hu, huma, hum. Dhamir muttasil ya. Apa? Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, yina. Okey, itu ya. Tengok ya, dari segi maksud hu dia sama dengan yang dhamir sebelah ni, sama je. Sekejap, kita tengok ya dhamir sebelah ni. Dhamir sebelah ni, kalau kita tengok jari kelingking kita ya, huwa, humma, hum. Ya, huwa, humma, hum. Jari manis, hiya, humma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ini paling tak pun kita dah biasa. Nahnu lah, ana lah, hum lah. Kita dah biasa huwa ya. So, yang kedua-dua tangan ni, kalau kita tengok jari kelingking, paling atas tu untuk yang paling atas untuk tangan satu lagi. Dia memang tak tukar dah. Kedudukan itu, contoh kalau dhamir mutasil tadi, jari kelingking tadi ya, contoh jari kelingking tadi, hu tu untuk huwa lah, dia ikut. Kalau kat jari kelingking atas, untuk jari kelingking atas satu lagi. Susunan dia orang dah buat. Ya? Okay. So kita katalah Rabbika tadi. Cari ya, kita tengok Rabbika. Cuba tengok dulu dhamir muttasil. Ya, kat jari hantu atas. Rabbika. Cuba tengok jari hantu kat tangan satu lagi. Siapa? Kedudukan yang sama. So, ka itu adalah anta. Sebenarnya. So, Rabb anta. Betul. Kalau kita pergi Arab, Rabb anta, Rabb ana. Dia orang faham. Tapi grammar salah. Kalau kita nak cakap Rabbuka, Rabbi. Baru dia tahu, orang ni pandai grammar. Kalau kita kata Rabbuka ataupun Rabbika, Rabbaka tu, itu dipanggil, dia tahulah kita tahu grammar. Tapi kalau kita cakap Rob anta, dia tahu kita cakap bahasa broken lah maksudnya ya. Bahasa broken, Rob ana. Macam tu. Padahal Robbi, kalau bergrammar lah kita kata ya Robbi. Kalau tak Rob ana. So sama-sama lah. Okey, Robbi ya. Mana Robbi tadi? Oh, itu contoh dalam huruf jar tadi ya. Itu contoh dalam huruf jar. Tetapi kita bukan nak fokus kat situ. Yang pentingnya kita nak tunjuk pada ayat kita. Okey, ayat kita ni la. Dalam surah kita ya, Linda, surah kita, la tus'alunna, la di sini bukan huruf jar. Itu yang sebab tadi huruf jar ya, la pun boleh, li pun boleh, tetapi yang ini la lain. Ini tambahan ya, tambahan tu bukan tambahan tak penting. Tambahan kepada ilmu-ilmu bahasa Arab lah. La di sini bermaksud penegasan, bermaksud pasti ataupun confirm, macam itulah. So ini dipanggil lam taukid dipanggil ya, ataupun nak panggil huruf taukid. Surely you will be asked. Nampak surely tu ya. Yang you will be asked tu tus'alunna tu. Surely pada lam tu saja bermaksud surely. Indeed. Maksudnya sesungguhnya. Nampak? Itu dipanggil kata sumpah. Sumpah pun boleh,
ataupun taukid pun boleh. Taukid maksudnya penegasan, ya boleh. Lam. Itu dan biasanya di situ la itu biasanya selepasnya fi'il mudhari'. Tus'alunna adalah fi'il mudhari'. Biasanya. La tadilah. Tetapi ada masa lam taukid ini juga selepasnya isim ada juga. Tak payah nak fikir-fikir, tak payah nak pening. Bila kita tengok kita tahu. Bila kita tengok kita tahu, tak payah fikir. So la di situ dia panggil lam taukid ataupun nak panggil huruf taukid, ya. Penegasan, confirm. Tus'alunna. Kita pada perkataan ini khususnya kita ada dua huruf penegasan ataupun huruf taukid. La itu sendiri huruf taukid, hujung itu nun syaddah berbaris atas itu juga satu lagi huruf taukid. Kita ada dua. Kalau dah ada dua, mana-mana perkataan diapit oleh huruf taukid, huruf penegasan, bermaksud itu bukan main-main, ya. Maksudnya memang confirm. Pasti kamu akan disoal. Pak, itu menunjukkan penegasan yang sungguh-sungguh. So dia tak payah nak fikir banyak-banyak. La, lepas tu nun bersabdu baris atas ke ujung. Itu saya. Huruf taukid tu maksudnya nun sahaja ke ataupun nun mesti kena syaddah? Memang yang ni kategori ni dia ada syaddah. Memang dia ada syaddah. Ya. Dia ada satu lagi nun taukid, dia bukan syaddah tau, dia nun mati. Ada. Nun tanda sukun. Syaddah taukid juga. Tapi kat sini memang nun ini mesti bersyaddah. So perkataan ini diapit oleh dua huruf taukid. Satu lam taukid, satu lagi nun taukid. Kita boleh cakap macam tu, ya. Maksudnya sungguh-sungguh. Macam tadilah. Okey, tus'alu tu. Tus'alu tu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja present tense, ya, yang sedang berlaku. Dia itu cara kita nak kenal dia, buang lam tu. Ignore lam tu, ya. Lepas tu ignore nun syaddah, kita tengok tus'alu. Tengok perkataan itu bermula dengan ta. Itu ambil itu je dulu. Basic untuk mengenal fi'il mudhari'. Kamu. Tu di situ bermaksud kamu. Kamu akan disoal, ya. Pasti kamu akan disoal. Okey. Alhamdulillah yang tu selesai. Tak ada apa-apa lagi dah. Cumanya kalau kita nak tengok tus'alu itu, semua perkataan bila kita belajar bahasa Arab, dia fi'il mudhari' ke, dia fi'il apa, dia mesti origin dia. Original dia mesti ada fi'il madhi dia. Mesti ada. Itu sebenarnya orang kata intipati ilmu bahasa Arab, ya. Kalau kita tahu dia fi'il mudhari' tapi kita tak pandai cari fi'il madhi dia, macam tak mahir lagi lah. Jadinya kita mesti nak tahu apa fi'il madhi dia. Itu biasakan pada diri kita. Bila kita jumpa fi'il mudhari', apa ya fi'il madhi dia? Sebab dia ada kaitan tau. Nanti kalau kadang-kadang dalam satu surah tu dia gunakan perkataan yang sama dalam bentuk fi'il madhi, perkataan yang sama dalam bentuk fi'il mudhari', tapi perkataan yang sama dalam fi'il amar. Itulah yang ilmunya. Jadinya kalau tus'alu itu fi'il mudhari', kita kena belajar cari apa fi'il madhi dia. Fi'il madhi dia adalah past tense, ya. Daripada fi'il mudhari' kita kena buang huruf yang tadi tu, huruf ta tadi, ya. Kita kena buang sebab itu huruf fi'il mudhari'. Jadinya kat sini kita kena buang dia. Lam kita tak boleh tengok dah, nun syaddah tak boleh tengok dah sebab dia ada fungsi lain. Ta itu tak kisahlah baris ta tu ke apa ke, yang penting huruf ta tak boleh dah kena buang juga sebab huruf ta tu sendiri menunjukkan fi'il mudhari'. Okey, kalau kita buang huruf ta, kita tinggal huruf sin, hamzah, lam. Dari situ kita tahu fi'il madhi dia adalah 3 huruf. Sin, hamzah, lam. Tapi baris tu kita tak boleh ikut. Tanda di sini tak boleh ikut, ya. So kalau kita tengok dalam kamus biru, bagi sesiapa yang ada kamus biru lah, ya. Sesiapa yang ada kamus biru, tengok di page belakang. Macam kita buka buku biasa, ya. Page belakang tu page 226, kita jumpa huruf sin, ya. Dia ada list dia ikut susunan yang apa, alif ba ta tu semualah. So huruf sin kita nak cari yang ni, 3 huruf ni. Cari huruf sin, lepas tu hamzah, lepas tu lam. Tapi baris tu jangan peduli. Kita tengok baris apa di dalam kamus biru kita, ya. So kalau kita tengok dalam kamus biru kita, sa, hamzah, mana hamzah? Sin dah jumpa. Kalau siapa dah jumpa, boleh upload. Sekejap dah jumpa dah. Tu cepat dah lah. Okey, nampak dah jumpa kawan kita. Ini dalam kamus biru. Dia bila kita nak belajar ni, jangan takut dengan buku sebab ada buku-buku yang wajib kita ada untuk kita belajar. Macam kamus biru tu wajib sebenarnya.
pengalaman Ustazah lah, di mana Ustazah mengajar kamus biru tu wajib. Jadinya yang kat grup lain ke semua mesti ada. Sebab itu membantu dia. Kita boleh upload dalam skrin, itu tak ada masalah. Tapi jika boleh dapatkan kamus biru yang kedua, ya, yang pertama tu Linda tersilap. Betul tak Linda? Yang pertama tinggal dulu, yang ada warna-warni tu tinggal dulu sebab dia lain tau. Dia bukan ayat Quran. Jadi tu Ustazah tak guna dia lagi. Belum, dia menggunakan ayat biasa. Kita tak nak ayat biasa sebab kita nak mahirkan diri dengan Quran. Sebab tu Ustazah tak buka lagi, tak tengok lagi, dah buka. Maksudnya tak nak guna lagi buku biru yang pertama tu, tak nak. Yang ada warna-warni, tak mau dulu. Kita menggunakan buku biru yang kedua. Dia ini memang khas untuk fi'il sebenarnya, khas untuk fi'il. Namun ada juga perkataan yang tak ada dalam ni, ada juga, ya. Kita tak katalah dia sempurna sangat. So kalau kita tengok yang kawan kita hantar neurosin itu pada muka surat 226, ya, tu nampak sin sa'ala, itulah dia punya orang kata root word dia ataupun perkataan asal yang tadi apa tu tadi, tus'alu tadi fi'il mudhari', so dia punya madhi dia adalah sa'ala. Okey, lepas tu dia ada number dekat tepi dia. Cuba apa maksud dia? Sin tadi, sa'alah tu yang kawan kita letak arrow tu. Tengok selepas sa'alah ada satu garisan, lepas tu dia letak baris atas. Itu penting, ya. Itu penting baris atas tu. Baris atas tu nanti pada fi'il mudhari' tu, ya. Okey, itu penting. Dia highlightkan di situ, ya. Lepas tu ada baris atas selepas sa'alah. Itu bukan sengaja-sengaja. Sebab kalau macam ni sa'alah ada satu, tak ada masalah. Cuba kalau sa'alah tu ada beberapa, 2 perkataan, 3 perkataan. Jadi kita nak cari yang selepasnya tu ada baris atas. Nanti kita tengok pada fi'il mudhari' dan tengok nombor dia lagi. Nombor selepas dia nombor 133. Betul-betul sebelah dia. Nombor 133 tu nombor apa? Okey, pergi balik kepada kamus biru tadi. Ya, pergi balik kepada kamus biru, buka dari depan macam kita buka Quran. Ya. Orang kata apa? Black circle tu, ya. Black yang hitam itu, di situ nombor dia 133. Ini pun buku biru ni kena belajar cara guna dia. Kalau tak memang orang tak tahu, ya. So 133 nampak sa'ala itu fi'il madhi dia. Mari kita tengok dia punya mudhari' dia. Sebab mudhari' dia tadi apa? Mudhari' dia tus'alu, ya. Cuba cari huruf ta, cari pada mudhari', ya, cari pada mudhari', cari kolom maklum dulu. Cuba tengok kolom. Kalau kita tengok fi'il madhi ni dia ada 2 kolom, fi'il mudhari' pun ada 2 kolom, ya, di bawah dia. Tengok fi'il madhi ada ma'lumun, ada majhulun. Maklum dengan majhul. Kita tengok maklum dulu. Kalau kita tak jumpa pada maklum, kita tengok sebelah dia pada majhul, ya. So kita tengok, kalau kita tengok tengok majhul, maklum tak ada, semua ta, betul tak? Ta, ya. Tas'alu, tengok anta tu Linda, pada anta, line anta. Line anta, sikit je. Ya, line anta, tak dia. Ya, tas'alu. Jadi kenapa jadi tas'alu kat sini, tus'alu? Cuba tengok sebelah dia, ya, majhul. Majhul tus'alu. Apa guna majhul? Majhul ni maksudnya pasif tau. Maksudnya tadi kan apa? Pasti kamu akan disoal. Nampak? So kalau yang majhul ini digunakan yang macam. Kalau tas'alu dia menyoal. Nampak? Berbeza, ya, penggunaan maklum dengan majhul. Tas'alu bukan dia, kamu soal kalau tas'alu, tapi bila tus'alu kamu disoal. Nampak berbezanya pemahaman penggunaan majhul berbanding maklum tu. Okey, di situ kita nampak tus'alu. Inilah dia. Summa la tus'alu tu, ya. Kamu disoal. Yang akan tadi tu la tadilah. Okey. Itu kita dah jumpa dia punya. Okey, yauma izin ni 2 perkataan, ya. Yauma izin sebenarnya 2 perkataan. Satu perkataan yauma, kita biasa dengar yaumul qiyamah, yaumal qiyamah, yaumil akhirah. Kita biasa yauma satu bermaksud hari, Izin itu sebenarnya perkataan lain, ya. Asalnya dia izan. Izan ada, sometimes kita jumpa iza di dalam Quran. Izan pun ada, ya, dalam Quran. So jadinya di sini yauma ini diidhafahkan kepada perkataan izan sebenarnya. Yauma itu disandarkan kepada perkataan izan, makanya bila kita sandarkan, maksudnya idhafahkan, perkataan kedua itu mesti berakhir dengan baris bawah.
Itu syarat-syarat idhafah. Syarat idhafah lebih kurang sama macam syarat huruf jar. Sebab dia membarisbawahkan akhir perkataan yang kedua. Tapi yauma izin nampak macam satu perkataan ya. Tetapi untuk hari ini anda semua belajar yauma adalah perkataan lain bermaksud hari. Izin itu perkataan lain ya. Asalnya izan. So di sini bila dia dah sandarkan menjadi satu, yauma izin dia jadi that day ataupun pada hari itu. Kalau kita nak terjemahkan dia dah jadi maksud dia begitu ya. So ini adalah sandaran. Yauma disandarkan pada izan sebenarnya jadi izin. Isim dengan isim dan Ustaz kan kalau idhofah ni. Aha. Ya. Okey. Sebab tu dia jadi baris bawah izin. Asalnya dia izan ya. Kalau kita separatekan dia yauma izan. Kalau kita separatekan. Tapi bila kita cantumkan ataupun sandarkan yauma izin. Idhafah lah ni ya. Idhafah sandaran ya. Okey, cumanya yauma itu kita ada satu list ya yang menerangkan hak masa ataupun tempat. Hari, minggu, tahun, pagi, petang. Dia masa dengan tempat ya. Itu dipanggil zaraf sebenarnya. Ada tak list kita Linda zaraf? Dalam yang Linda punya keeping lah. Kalau tak ada, kalau Ustazah sempat je Ustazah tengok sekali lalu, kita ada list zaraf ya. Zaraf itu senang je macam tadilah yauma. Dia menunjukkan masa ataupun tempat zaraf. Sekejap ya, Ustazah tengok zaraf. So yauma itu sebenarnya yes, itu betul sandaran. Tetapi dia sebenarnya yauma itu dia kategori dia kategori zaraf. Ustazah ada list dia. Kita ada zaraf makan dan zaraf zaman. Linda tengah cari ya. Linda tengah cari, Ustazah cuba snap ya. Dia pun ada list dia lah. Bukanlah pendek, list dia panjang ya. Banyak list dia. Okey, saya akan snap page kedua dia. Zaraf ini panjang list dia, tak payah hafal pun. Sekejap. Okey, Ustazah akan hantar dekat kita punya grup. Ustazah letak list zaraf lah ya. Zaraf masa dan tempat. Dalam bracket ya, masa dengan tempat. Dia dua-dua boleh. Tapi kalau masa perkataan lain lah, tempat tu perkataan lain. Tapi kategori dia sama. Zaraf. Okey dah sending dah. Cuba tengok upload. Okey, mari kita tengok sekejap kita punya list zaraf. Ni kalau kelas yang basic kita akan bagi macam ni je. Oh, kita bagi zaraf. Okey. Oh, kita bagi huruf jar. Oh, kita bagi ataf. Kita bagi yang macam tu je kalau dalam kelas yang basic lah, ya. Okey, sementara kawan kita nak upload kita punya zaraf. Kita nak tengok yauma di sini. Dia ada dua ya Lina, satu lagi page. Okey, page satu lagi. Okey, az-zarfu. Az-zarfu bila kita bercakap alif lam tu tak payahlah dan matikan huruf akhir jadi zaraf. Zaraf ia kata sendi. Pak kata sendi ni pelbagai ya, macam-macam kategori kata sendi. Huruf ataf pun kata sendi juga. Huruf jar pun lebih kurang kata sendi juga. Yang ni pun kata sendi, tapi penggunaan dia pelbagai ya. So yang ni kalau dikata zaraf, zarfu dia ada dua jenis, zamanun, zaman maksudnya masa, makanun maksudnya tempat. Okey, mari kita tengok list dia. List dia kalau kita tengok di sini ya, ada abadan, abadan maksudnya selamanya, saatan tu boleh sesaat pun boleh. Ya, abadah tu abadilah. Kita biasa dengan perkataan abadi ya, abadan tu abadi, forever. Macam itulah. Saatan saat sebenarnya ya, sesaat. Okey. Walaupun ada juga nama hari kiamat dipanggil as-saah. Boleh nama hari kiamat. Dia sometimes kita kata dia nampak dalam Quran tu yaumul qiyamah ke apa ke kan. Tapi ada juga as-saah. Maksudnya menunjukkan hari kiamat. Ada juga menggunakan perkataan ni ya. Okey, al-ana bermaksud sekarang. Yaumana ni dia. Yauman dari yauma. Ya. Yauma maksudnya hari. Ya.
Lepas tu amadan, amadan Ustazah yang ada beberapa yang Ustazah tak ingat dia maksud dia. Amadan, lepas tu munzu sejak. Anifan, Pak Anifan pun dia ma'a. Oh, ma'a pada zarah ya. Ma'a maksudnya bersama ya. Ana'a, ana'a ni apa? Hujung atau sepanjang? Sepanjang malam ataupun macam tu lebih kurang lah ya. Bukratan, pagi ataupun awal, pagi boleh ya. Baina, kalau makan, sebenarnya dia makan. Baina antara dua bangunan, antara dua meja, contoh ya. Amama, depan. Imam ya. Sebab tu imam duduk di depan ya. Amama depan ya. Inda, di sisi. Indallah, di sisi Allah ya. Syarqun, timur ya. Syarqun, timur. Yasara, kiri. Yasar, kiri. Gharbun, barat. Ya. Lada di sisi. Lada dengan inda lebih kurang sama. Lada ya. Cumanya kenapa dia letak bintang pada inda? Kenapa? Inda dia boleh berubah baris. Inda boleh, indi boleh. Tapi indu tak ada. Ustazah tak hafal ya. Ustazah dah tahu. Indallah. Min indillah. Nampak? Inda boleh indi. Lepas tu dia letak bintang. Ada zaraf-zaraf yang tertentu boleh berubah baris. Tetapi yang lain kalau dia tak letak bintang, yang lain tu maksudnya memang baris dia orang macam itulah ya. Cumanya yauma tu boleh yaumal qiyamah, tapi kalau letak huruf jar fi yaumil qiyamah. Boleh juga, tapi perubahan dia kerana huruf jar tadilah ya. Yaumal qiyamah boleh fi yaumil qiyamah. Nampak Ustazah letak huruf jar. Jadinya kita nampak daripada yauma boleh jadi yaumi. Boleh je ya. Tapi kalau al-ana memang dia permanent al-ana ya. Baini boleh sebenarnya ya. Baini pun boleh. Baina boleh. Baini pun boleh. Min baini aidihim. Baini pun boleh ya. Tapi dia terlupa tak bintang tu ya. Baini pun boleh. Baina boleh baini. Tapi bainu memang tak ada ya. Okey. Yasar dan gharbun lada tadi di sisi juga ya. Syamalun. Syamal ni north. North rasanya ya. Apa ya? Syamal. North. Rasanya lah. North utara. Kalau janub selatan. Lebih kurang itulah ya. Tersilap tak apa. Yang penting agak-agak lah. Oh itu zarah. Itu je yang kita nak ya. Fauqa di atas ya. Okey, cik kita sambung kat sebelah lagi. Tengok dia punya. Mari kita pergi sekali lalu. Kata memang kita tekan buka ya. Lahzah sesaat. Munzu lahzah sesaat. Asila petang. Dua kolom pertama untuk zaraf zaman tadi ya. Dua kolom yang kedua lepas tu makan. Itu tahta bawah. Ya, aina mana ataupun di mana. Bolehlah masuk ya. Okay, daiman selalu. Baghtatan segera, immediate. Yamina kanan. Ya, dia ada tadi yamina kanan, lepas tu shimala. Shimal tu kiri boleh dua ya. Kanan pun nak boleh dua. Tadi perkataan yasara, tadi kiri. Ini shimal juga kiri juga. Dia boleh dua-dua. Yasara kiri, shimal juga kiri ya. Kanan pun dia ada dua perkataan yang berbeza ya. Okay. Right? Kita gerak lagi tengok. Anna maksudnya bagaimana. Tadi aina di mana. Anna bagaimana. Okay. Lepas tu qatu langsung. Never ever. Langsunglah qatu. Full stop. Macam itulah qatu. Ya, maksud dia faja'ah maksudnya segera kalau tak silap ya. Faja'atan ya, segera ya. Shimal yang tadilah left. Yamin right, shimal left ya. Jiwar means close. Ya. Dekat. Jiwaruka, dekat dengan kamu ya. Taratan means apa ni? Lain. Taratan means kali yang lain. Next time. Macam tu lebih kurang ya. Kali yang lain ya. Awalan awal, Pak. Khalfa belakang. Wasta pertengahan ataupun tengah pun boleh ya. Pertengahan ataupun tengah pun boleh. Sama rasanya di sana. Tak silapnya sama ya. Next line tu sama rasanya di sana ya. Sana lah maksudnya. Akhiran, akhir. Nampak ada dah yang mirip-mirip yang kita biasa. Janiba, di tepi. Janiba ya. Nahwa sama maksud dia. Tadi apa? Makan ni. Nahwa. Sama. Tak silap dia.
Okey, lepas tu sabah subuh lah. Ya. Kalau kita tengok indama ketika. Dia letak dua perkataan, satu indal, lepas tu ma, tapi bila dicantumkan indama boleh je kita terjemahkan dia sebagai tatkala ataupun ketika, ya boleh. Kharija outside. Ya, bawah dia dakhila inside. Dakhil, kharij ya, itu outside satu inside. Lepas tu janba ni dekat. Janba pun dekat, dia close. And then qabla sebelum masaan dah tadi. Sorry, masaan petang, sabahan pagi, masaan petang, ghadan esok. Ghadan tu yang biasa kita ni nawaitu shauma ghadin. Ghadin kan saja aku berniat puasa esok hari. Ghadin tu maksudnya ghadan ya, maksudnya esok. Dia boleh ghadan, tapi kalau nak jadikan ghadin boleh letak huruf jar ke apa ke dia akan jadi ghadin. Maksud esok ya. Qabla sebelum, lepas dia letak bintang. Ada yang satu bintang, ada yang dua bintang. Maksudnya penggunaan dia lebih pelbagai lah berbanding yang tidak berbintang-bintang tu ya. Qabla sebelum, amsi semalam, ya. Ba'da selepas, marrah kali. Pertama kali ke, kedua kali ke. Dia nak cakap macam itulah, marrah kali ya. Syahran bulan, haitsu ketika, ataupun di mana-mana, haitsu boleh ketika ataupun di mana-mana boleh. Aman tahun, ama ya. Biasa dengan kalau kita every year, new year ke ataupun birthday ke ataupun anniversary ke, kita biasa ya. Kullu amin wa antum bi khairin. Amin boleh ya. Amin tahun ya. Okey. Halian ni apa? Selalu ke? Halian mungkin selalu katnya ya. Kalau aman tadi tahun. Mata bila, lailatan malam, ayyana bilakah, sanatan tahun. Nampak di sini tahun ada dua, satu sanatan, satu aman. Jadinya dia kadang-kadang yang ada, bukan kadang-kadang lah, macam kita bahasa kita lah, ada yang satu perkataan tapi banyak maksud. Ataupun ada beberapa perkataan tapi membawa sama maksud. Kalau di sini sanatan dengan aman sama, bermaksud tahun. Punya penggunaan dia dua-dua pun ada, dalam Quran pun dua-dua pun ada ya. So ini kalau kita nampak macam ni, tak hafal pun tak apa, tapi bolehlah. Oh, ini macam pernah tengok je, ini namanya zaraf. Cukuplah, kita dapat itu cukup ya, zaraf. Cumanya ada yang satu bintang tu, single asterisk, apa tu ada dua asterisk, maksudnya penggunaan dia lebih pelbagai lah. Itu jangan peduli dulu. Kayak kita tahu hari ni pun bukan kita nak ingat semua kan. Cukup kalau kita kata, oh, hari ni ada huruf jar, atau ada huruf ataf, lepas tu ada zaraf, contohnya lah ya, lepas tu ada isim mausul, ada isim isyarah, itu pun dah cukup baik bagi kita. Okey, ini segini tadi nak cakap izan ni tadilah, yauma dengan izan tadi. Yauma itu sebenarnya jatuh kepada zaraf sebenarnya. Zaraf apa? Sebab dia menunjukkan masa. Jadi page yang pertama kita ada apa tadi kan? Page yang pertama rasanya tadi kan? Tu second yauman. Di sinilah yauman maksudnya hari. So ini dia zaraf. Zaraf memang biasa diidhafahkan. Macam tu dah tadi, sebab tu jadi yauma izin. Biasa zaraf diidhafahkan. Zaraf zaman ke, zaraf makan ke, lumrah lah kalau dia diidhafahkan. Tapi kalau tak idhafah pun boleh juga. Tak ada masalah. Nak idhafah pun boleh. Penggunaannya tanpa diidhafahkan pun boleh. Penggunaannya dengan huruf jar pun boleh. Fi yaumil qiyamah. Itu idhafah fi yaumi. Itu jar. Boleh. Penggunaannya bebas. Cumanya kita tahu yauma itu adalah zaraf, menunjukkan masa. Ya. Pada hari itu jika kita translate yang ni ya. Okay, ani tu sebenarnya nun tu mati. Nun tu mati sebenarnya pada huruf list huruf jar kita tadi. Indah. Kita ada an dalam huruf jar kita tadi. Ya, tengok ya, dia sebenarnya nun tu mati tapi dia letak baris bawah. Yang pertama, page yang pertama ya. Bukan ataf, huruf jar. Ya, nampak tu huruf jar. Dia sebenarnya nun tu mati. Ya, an, tentang ataupun akan. Kenapa dia letak baris bawah? Itu kita kena tahu ya. Itu ilmu lah maksudnya ya. Kenapa dia letak baris bawah? Sebab nak cantumkan kepada alif lam tu. Anil, nampak? Nampak? Dia nak combine kepada alif lam. Memang apa-apa huruf yang mati akan diletakkan baris bawah. Tapi kita tahu itu an itu adalah huruf jar ya. Tentang ya. Anil naim. Ini dalam contoh yang ni, tapi dalam surah kita anin naim, nampak dia nak cantumkan kepada alif lam. Tak kisahlah alif lam syamsiah ke, alif lam qamariyah ke, itu bahasa Arab dia tak peduli ya.
Okey, an itu huruf jar. Apa undang-undang huruf jar tadi? Selepas dia biasanya memang isim. Ya, sebab an-naim macam mana nak kena ada isim ya? Alif lam. Mana-mana kalimah yang bermula dengan alif lam itu isim lah tu. Ya. So, di sini dan akhir isim itu mesti baris bawah. Anin naimi, baris pada mim itu yang kita fokus. Dari situ kita kenal, oh ini huruf jar, an huruf jar, an-naimi dipanggil majrur. Itu istilah dia. Perkataan yang di baris bawah kan dipanggil majrur. Kalau huruf jar tu huruf jar lah, you nak panggil huruf jar pun boleh. You nak panggil pendek jar pun boleh. Jar, majrur. Senang macam tu ya. Kemudian kita tengok maksud dia. Kemudian pasti kamu akan disoal pada hari itu tentang ataupun akan naim, akan nikmat yang Allah telah kurniakan di dunia. Tapi yang Allah kurniakan di dunia tu dia tak adalah dalam ni. Tapi kita tahu, kita bila kita nak disoal bukan kat dunia. Siapa yang nak soal kita kat dunia? Tak ada. Tak ada orang, Allah tidak menyoal kita di dunia. Tapi disoal nanti bila kat sana. Bila kita dah mati. Di akhirat sana baru kita disoal. Jadinya nikmat-nikmat tu tak kala tu lah your worldly. Nampak tu? Ketika hidup lah tu. Pasti semua akan disoal. Okay, Alhamdulillah. Selesai surah At-Takasur kita. Okay. Ustazah nak tanya. Ada sesiapa yang nak tanya soalan? Silakan. Sesiapa yang ada soalan silakan. Jangan malu ya. Ke faham semua? Ustazah. Saya. Tadi ulang balik sama yang tadi tu Ustazah. Anin naim tadi. Okay. Tadi huruf jar. Okay. Tapi dia kenapa dia jadi anin? Okay. Kenapa nun tu mati? Kenapa berbaris bawah? Okay. Sebab ini tips ya. Tips tentang ini apa? Mana-mana huruf mati jika dia bertemu dengan alif lam. Macam tu. Boleh? Kan an-naim tu kan ada alif lam? Ya. Jadinya mana-mana huruf sukun, mana-mana huruf yang mati jika dia bertemu dengan alif lam di dalam Al-Quran untuk pembacaan kita ya, untuk membacanya huruf mati tadi dikasrahkan, dibaris bawahkan. Okey? Okey. Itu memang undang-undang spesifik lah. Memang khas untuk bab itulah huruf sukun jika bertemu dengan alif lam, cara nak cantumkan dia dari segi untuk membacanya ya. Jadinya dia akan diletakkan baris bawah pada huruf sukun tadi. Itu ya. Okey, sahabat lain, ada nak tanya? Silakan. At least kita faham lah kat sini. Oh, dia sebenarnya an, tapi kenapa baris bawah? Sebab mana-mana huruf mati jika bertemu dengan alif lam akan dibaris bawahkan. Ya, itu. Kalau tak ada, kita gerak ke surah seterusnya. Surah kita hari ini surah apa? Al-Qari'ah ke? Ya. Ustazah tak ingat susunan kita macam mana. Surah apa hari ini? Selepas At-Takasur? Al-Qari'ah lah tu Ustazah. Al-Qari'ah lah ya. Okey. Okey, Al-Qari'ah itu sebab dia bukan ayat. Memang kita kalau kita sebab dia bukan ayat complicated. Alif lam, salah dia isim, betul tak? Kita fikir dari basic kan. Al-Qari'ah tu perkataan yang bermula dengan alif lam adalah isim. Isim apa? Isim ma'rifah. Isim ma'rifah maksudnya apa? Isim khas. The, kalau kita translate kepada bahasa Inggeris, the book, the boy, the whatever, the place. Nampak? Dia jadi the kalau kita translatekan dia. Antara lah. Boleh jadi macam-macam lah, tapi caranya antaranya kita boleh translatekan alif lam itu kepada the. Menjadikan perkataan itu ma'rifah ataupun kata nama khas. Okay? Dan hujungnya, kalau kita tengok perkataan ini ya, berakhir dengan ta marbutah. Mana-mana perkataan bermula dengan ta marbutah, maksudnya perkataan itu jantina dia, al-jins, jantina dia adalah muannas, perempuan. Okay. Itu sangat mudah lah. Dia orang kata dia bukan masih dalam bentuk ayat lagi, dia hanya dalam bentuk perkataan. Sangat mudah, cumanya kita mengenal dia. Al-Qari'ah adalah isim ma'rifah dan jantinanya adalah muannas. Ambil tu pun dah cukup dah ya. Dan Al-Qari'ah itu adalah hari kiamat ya. Hari kiamat ni nama dia banyak macam-macam. Ni antara nama dia lah ya. Okey. Mal qari'ah, jadi Allah tanya kita apa dia? Ma tu apa? Apa dia ataupun apakah al-qari'ah? Ma itu perkataan ma ya ada beberapa maksud. Antaranya apakah macam inilah. Apakah al-qari'ah? Boleh. Ataupun kalau dalam surah perkataan-perkataan lain, surah-surah lain ataupun mungkin dalam surah ni tapi dalam ayat lain ma bermaksud apa-apa yang. Lain pula maksud dia. Apakah
pertanyaan. Kalau apa-apa yang, itu bukan pertanyaan, itu statement. Apa-apa yang mengganggu anda, ambil apa? Itu statement. Boleh juga ma, dah ada dua ya. Apakah pun boleh, pertanyaan, apa-apa yang, itu statement. Ataupun ma bermaksud tidak, boleh juga. Ya. Ma bermaksud tidak, 1, 3. Dan yang keempat, jika menunjukkan kekaguman, biasa menggunakan perkataan ma. Dia panggil ma ta'ajub, dia panggil. So untuk kita hari ini, perkataan ma ada 4 maksud yang berbeza. Perkataan ma tu sendiri ya. Dan di sini mal-qari'ah. Apakah dia? Apakah al-qari'ah? Pertanyaan tu. Pertanyaan dia ada list dia pula. Banyaknya list Ustazah. Namanya belajar tak? Tadi kita ada list huruf jar, kita ada list huruf ataf, kita ada list zarah. Ini Ustazah rasa senang kita nak ni ya. So sekarang kita ada list istifham. Ustazah tak pasti Ustazah dah bagi ke belum? Rasa-rasanya siapa nak bagi tahu? Ustazah dah bagi ke belum? Istifham ini maksudnya pertanyaan lah. Kita macam kalau bagaimanakah, berapakah, di manakah, yang mana orang putih www tu kan. Who, where, what. Itu pertanyaan tu. So bahasa Arab pun ada juga dia punya list-list perkataan yang menunjukkan istifham. Ustazah rasa Ustazah ada. Sekejap ya. Ustazah dah ada dalam phone ni. Ustazah share. Istifham. Ya, dia ada list dia ada banyak juga ya. Rasanya lebih daripada 10. Lebih daripada 10. Jangan takut. Bukan suruh hafal pun. Okey, jap. Ustazah tengah share jap. Okey. Jumpa. Ustazah akan letak nama dia list istifham. Macam tu. Ustazah, istifham tu dalam bahasa Melayu apa Ustazah? Pertanyaan. Perkataan-perkataan yang digunakan untuk pertanyaan. Istifham sebenarnya untuk faham. Untuk faham. Jadinya untuk faham tu sebenarnya pertanyaan. Tu Ustazah dah hantar ya. Dah hantar kat grup kita. Istifham ada perkataan faham dalam tu. Kan tak? Istifham. Kan bunyi istifham. Tu fahamlah. Untuk memahami suatu, jadi kita bertanya. Jadinya ini perkataan Ustazah dah hantar ya. Perkataan-perkataan yang digunakan bila pertanyaan lah. Tunggu kawan kita upload sekejap. Dia panggil adawatu. Adawatu sebenarnya alat-alat. Adawatu al-istifham. Alat tu maksudnya perkataan-perkataan lah ya. Alat-alat pertanyaan. Macam tu. Mari kita tengok dia punya list dia. Bila scroll down. Okey, kita ada man. Man siapa? Nak cakap siapakah lah maksudnya ya. Siapa? Liman untuk siapa? Bagaimana? Kaifa? Limaza dengan lima dalam bracket. Dua-dua dalam Quran ada ya. Limaza dengan lima tu. Dua-dua pun sama. Dia nak pakai limaza yang pertama, dia pakai dalam bracket pun boleh. Dua-dua. Mengapa ya? Mengapa? Kenapa? Ayu, ayyatu. Itu which one? Yang mana satu? Okay. Lepas tu ma. Ma tadilah. Ma yang kita cakap tadi. Nak masuk apakah ke? Nak masuk ma tadi ada 4. Tapi di sini maksudnya kalau dia jatuh dalam kategori istifham, maksudnya apakah lah. Ya. Maza apa? Banyaklah nak guna maza boleh, nak guna ma boleh. Okay. Lepas tu aina. Aina tadi bukan ada dalam zaraf ke tadi? Aina kan rasanya tak? Macam ada dalam zaraf tadi ya. Di sini aina, di mana. Dalam zaraf tadi pun ada ya. Di mana. Mata bila pun ada dalam zaraf juga tadi. Mata pun ada ya. Ayyana, bilakah? Nampak? Anna, semua ni ada dalam Quran. Banyak ya. Anna, bagaimana? Hal, adakah? Hamzah, itu pun adakah? Nampak? Kita dah ada list istifham. Okey. Rasanya mudah lagi. Kalau setakat ma tu dia tidak mengubah apa-apa baris tadilah ya. Al-qari'atu, mal-qari'atu. Jadi dia tak ubahlah. Mal-qari'ati. Dia tak ada ubahlah jadi baris bawah ke tak. Yang kalau mengubah baris bawah tu huruf jar ya ataupun idhafah. Okey, wa ma dan apakah sama tajwid jangan peduli tajwid ya, panjang harakat ke majais ke mawajid jangan peduli ya dalam ilmu bahasa Arab. Wa ma dan apakah. Nampak tadi mal tadi kan? Sama je wa ma tadi ya. Adraka tinggal adraka saja. Mal qari'ah yang tadilah apakah dia al-qari'ah. Kita nak tengok di sini adraka last untuk kita sesi hari ini ya. Adraka apa siapa-siapa yang rasa nampak? Siapa yang rasa nampak? Apa benda Allah tu adraka? Apa yang kita nampak di situ?
Ka paling tidak rabbuka, ka, betul tak? Rob. Domir, ka domir. Tahu pun, ka domir. Paling tidak Ustazah expect you all kena ka tu. Rabbuka, biasa. Ma rabbuka. Apa semua. So ka adalah domir muttasil. Sebut sikit ya, domir muttasil untuk anta. Okey, cumanya sekarang ada roka. Ada roka adalah Ustazah bagi awal-awal ya. Fi'il madi 4 huruf ada ra. Sampai ada ra 4 huruf bermula dengan hamzah. Lepas tu dal, ra, lepas tu alif. Alif maksurah tu dikira huruf lah. So fi'il madi 4 huruf, pattern yang ada hamzah. Okey, sekejap. Dia ada yang penting dia. Kita ada kertas yang sekeping tu yang jadual tasrif al-af'al. Sila tengok yang tu. Jadual tasrif al-af'al. Kita nak tengok yang 4 huruf ya. Ustazah, kalau madi 4 huruf, alif masturah tu dikira ya Ustazah? Ya, itu bukan alif masurah tu. Itu yang mana? Itu hamzah. Oh, maksudnya kat ujung ya? Ya. Yang alif tu. Ya, alif kecil tu dikira. Ya, dikira 1 huruf. Okey ya? Betul. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Ya. Okey, kita tengok kita punya ini jadual yang sangat penting ya. Ini bukan main-main jadual. Kalau kita memahami jadual ni, ya Allah, ilmu bahasa Arab kita sangat tinggi. Okey. Sekarang kalau kita tengok nombor 1 tu memang 3 huruf, fa'ala. Kalau kita tengok ain tu dia tak letak baris sebab ain tu boleh berubah. Fa'ala boleh, fa'ila boleh, fa'ula boleh. Okey, nombor 1 tinggal. Nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu 4 huruf tu. 4 huruf memang ada 3 cara yang berbeza. Perkataan asalnya daripada fa'ala tu lah. Ya. Tengok daripada fa'ala, cara perubahan dia letak hamzah baris atas. Nombor 2 tu ya. Ini pattern nombor 2 ni lah. Letak hamzah baris atas. Fa tadi mesti matikan. Lepas tu ain, lah ikut je. Macam tengok sini lah. Ada ra. Cuma nyera di situ ada huruf alif masurah tadi huruf sakit. Kita fi'il madi 4 huruf. Cumanya perkataan kita ni 4 yang ada huruf sakit. Perkataan ada yang huruf sakit, ada huruf sakit, ada yang tidak ada huruf sakit. Macam af'ala tak ada huruf sakit. Nampak? Huruf sakit apa? Huruf sakit ni alif wawiyah, huruf mat. Ya kan ni. Tapi patternnya di sini. Okey, Ustazah tak nak pergi banyak-banyak sangat dah. Cukup kat situ dulu. Ustazah nak tanya, ada sesiapa yang ada soalan? Ada tak sesiapa yang punya soalan? Okay, Ustazah, tadi kan fi'il madi 4 huruf tadi ikut pattern af'ala ya? Ya, pandai. Ya, pattern fa af'ala. Kita kalau pattern ada tanda mati af'ala. ya, fa itu mesti mati, betul. Tanda mati dia pada fa itu. Kalau pattern yang nombor 3 mesti ada sabdu. Mana ada? Kat sini mana ada ra, mana ada sabdu. Pattern nombor 4 pula dia fa, dia macam tu. Fa dengan alif. Maksudnya ada mat asli. So ini pattern af'ala. Daripada asalnya 3 huruf, ya, asalnya 3 huruf, perubahan dia adalah bentuk yang nombor 2. Pertambahan dia hamzah mesti baris atas, fa mesti dimatikan. Inilah kita dapat ad-dara. Okay, Ustazah nak share satu benda ya. Untuk hari ini last, selain daripada tu meaning apa tu semua senang je, tak ada masalah pun. Okey, ini fi'il madi, siapa ya? Fi'il madi basic. Ustazah tulis gitu je ya. Okey, Ustazah hantar tu je. Okey, cuba tengok kawan kita sempat lagi nak upload. Cuba tengok apa yang Ustazah hantar ni, fi'il madi basic. Okey, ini ya. Ini yang nombor 1 tadi. Kalau ikut jadual tadi, ini yang nombor 1. Nombor 1 ya, nombor 1 tu sebab tu dia tak letak ain dia tak letak baris yang tadi nombor 1 sebab ain tu boleh berubah. Ini dia tu fa'ala, fa dengan la tu memang baris atas lah. Dia nak tunjuk perubahan pada ain saja. Yang pertama ni fa'ala, yang keduanya bawah dia fa'ila, yang bawah lagi fa'ula. Jadi 3 huruf yang kita nak highlightkan. Fi'il madi 3 huruf ini yang tak ada huruf sakit ya. Ini huruf biasa-biasa. Huruf sakit alif wawiyah. Tak ada kan? Nampak mana ada? So 3 huruf tu sendiri ada 3 wazan, ataupun ada 3 acuan. Acuan fa'ala, acuan fa'ila, acuan fa'ula. Itu yang Ustazah nak highlightkan dia untuk hari ini. Bagi Ustazah cukup, tapi Ustazah nak tanya siapa yang ada soalan? Kalau 4 huruf yang macam tadi Kak Jam tanya, kalau 4 huruf pun 3 bentuk je. 4 huruf memang itu je ya. Okey.
Kalau 3 huruf yang tadi fa'ala, fa'ila, fa'ula. 4 huruf 3 cara tadi saja, tak ada cara lain dah. Kalau 5 huruf ada 5 cara. Tu banyak sikit ya. Okey, ini tadilah kalau ini kita dah mahir pun senang ya. Dan ini yang tidak ada huruf sakit. Kalau ada huruf sakit dia tak boleh masuk dalam jadual ni. Ini yang dalam jadual ni tidak ada perkataan ataupun fi'il yang ada huruf sakit, tak ada sebab huruf sakit dia complicated. Ini khas untuk yang huruf apa dipanggil sahih salim dipanggil. Fi'il sahih salim. Maksudnya fi'il itu dalam ejaannya tidak punya huruf-huruf illah ataupun huruf-huruf sakit alif waw ya. Alhamdulillah. Bagi Ustazah cukup kat sini, tapi Ustazah nak tanya siapa lagi yang ada soalan? Silakan. So hari ini kita ada list huruf jar, kita ada list ataf, lepas tu kita ada list zaraf, lepas tu kita ada list apa tadi? Istifham. Istifham. Ya, tak payah hafal. Tak payahlah nak nyusah-nyusah, nak balik, nak ada anak lah, nak masak lah, nak layan suami lah, nak jaga rumah lah, nak kemas rumah lah. Semalam hujan air naik kan? Semalam hujan air naik, kita tak tahu kan, keadaan risau pasal hujan lah. Tak payah nak hafal-hafal, tak payah nyusah-nyusah diri. Kita tahu list dia banyak. Dalam ilmu bahasa Arab list tu sangat banyak, but don't worry. Kita kena perlahan-lahan, cukuplah. List istifham, dah dapat ingat 1, 2 pun dah cukup baik. Sebab bila kita kelas ni kita akan highlight, baru kita tengok balik list tu. Ya, so don't worry pasal list tu. Memanglah banyak. Kalau nak belajar senang je pergi tadika balik. Pergi tadika balik senang, boring pula dah, kan? Ustaz, tip lah. Kenapa Ustazah boleh mahir ya? Tips ya. Ustazah belajar dulu, lebih 20 tahun yang dulu Ustazah belajar kelas tu 10 orang. Ustazah ajak kawan-kawan lah di penempatan Ustazah tu, jom cari kelas ya. Jadinya 10 orang tu yang mengajar Ustazah seorang je. Bayangkan? Ustazah tak terkejut lah kalau you all syahid, tapi Ustazah tak nak you all syahid, rugi. Sebab antara 10 orang tadi, Ustazah je yang mengajar. Yang lain tak ada, terbengkalai. Ustazah tak nak you all jadi macam tu. Relax. Tak payah nak hafal-hafal, kita belajar je perlahan-lahan. Tu kenapa Ustazah boleh? Satunya bila dah boleh mengaji Quran, perasaan masa tu ya, Ustazah sangat jujur ya. Bila dah guru Ustazah tu, perempuan dia dah arwah, bila dia puji Ustazah ngaji pandai, bukan bangga tu tak, tapi macam dah pandai ngaji, bengang tak faham apa yang kita baca. Itu perasaan Ustazah. Macam bahasa Inggeris lah, kita pandai cakap orang putih, betul tak? Kita pandai cakap orang putih, jadinya bila bahasa Quran tu tak faham, macam ada satu kemarahan tu dalam hati, bengang lah, tak boleh nak belajar. Masa tu yang Ustazah belajar. Jadinya memang mencabar, tapi mencabar yang seronok lah. Seronok dapat ilmu tu, lepas tu kita faham bila nanti bila baca kat rumah, aku kenal lah fi'il mudhari'. Jujur itulah respon Ustazah bila mula belajar. Fi'il mudhari' lah, dhamir mutasil lah. Itu jujurnya yang berlaku pada Ustazah. Excited. Dhamir mutasil lah, dhamir munfasil lah, huruf jar lah. Bila mula nampak keseronokan tu, Ustazah tak turn back dah, tak ada turn back dah. Memang straight forward ke depan. Memang mencabar, tapi mencabar yang seronok sebab bila kita membaca, kita nampak benda-benda tu. Dan hari ni kita terjemahkan, dapat pula vocab sedikit-sedikit ya. Vocab sedikit. Cumanya adra tu Ustazah tak bagi meaning. Untuk hari ni tak ada. Ustazah tak bagi meaning. Ya, dia ada perkataan lain dia. Ya. Okey, dari Ustazah cukup. Siapa? Dari siapa lagi? Ada apa-apa? Tak ada? Jika tak ada, kita berakhir di sini ya. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa' ma'as salamah. Terima kasih Ustazah. Ustazah. Okay, baik.